Jadi kita terus berdoa kepada Allah SWT semoga kita diberikan keberkatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami ya Allah pada bulan Rajab ini, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan insya-Allah. Amin amin. Pada pagi ini tuan-tuan mati Allah, saya akan membacakan dan mengulas pada jilid yang ke-7 Sahih Muslim. Jilid yang ke-7 Sahih Muslim pada bab pertama, topik pertama tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, dan saya mulakan dengan saya mengulas dan meringkaskan kepada tokoh pertama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam kitab Sahih Muslim, yang ini terjemahan kami ini tuan-tuan, Imam Muslim telah pun memberikan topik pertama yang dinamakan sebagai kitab keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan terdapat 60 bab, dan beliau memulakan, Imam Muslim telah memulakan dulu topik ini bernama keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diikuti dengan keutamaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sebagai sahabat lagi. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, kita akan membaca dan meringkaskan 18 hadis yang disusun oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya, dan saya telah mengenal pasti ada 8 topik tentang sifat utama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini untuk kita sama-sama hayati, amati, dan insya-Allah untuk kita amalkan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita memulakan satu ikon besar, seorang manusia yang berada dalam kategori sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ramai. Sebab itu di antara ulama yang telah menulis dan mengumpulkan kitab tentang sahabat Nabi ini, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar oh, sahabat Nabi ini apa? Itu sahabat Isa mana? Oh, dia ulang boleh. Subhanallah, hebat teknologi. Jangan saya belum cakap dia bercakap. Oh, itu hebat. Baik, saya sambung balik tuan. Seorang ulama bernama Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani, dia telah menulis beberapa kitab tentang Al-Isabah ni, satu kitab untuk mengenali sahabat Nabi. Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Terlalu ramai, beratus ribu tuan-tuan, berjilid-jilid. Dan hebatnya tuan-tuan, sahabat ni siapa? Saya ulang kaji dalam ilmu hadis, as-sahabah ini yang kita namakan sahabat, sebenarnya diberikan satu nama ma'rifah yang ada alif lam itu. As-sahabah ni man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup, mukminan, dia dalam keadaan beriman. Jadi sesiapa yang berjumpa Nabi SAW dalam keadaan beriman, itu dinamakan as-sahabah. Jadi teman-teman Allah, tak apa saya ringkaskan, sebab kita cuba nak mempelajari 8 sifat daripada 18 hadis ni tuan-tuan. Mana sempat insya-Allah dalam masa 40 minit ni. Jadi tuan-tuan Allah, kita mulakan dengan hadis pertama, sifat pertama. Saya tidak mengulas siapa itu, bila lahir dan sebagainya, tapi kita nak mengulas sifat-sifat yang dirakamkan sendiri oleh Nabi SAW dan ditulis, disusun oleh Imam Muslim. Diberikan topik pertama dalam keutamaan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini hadis pertama, dan saya bagikan sifat pertama ini, topik dia apa? Iaitu sifat sentiasa bersama dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebersamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam setiap perjuangan Nabi SAW dan menjadi peneman setia.
Jadi sifat sentiasa bersama sunnah Nabi, sifat sentiasa bersama perjuangan Nabi ini tuan-tuan. Orang pertama yang membenarkan kebenaran kisah mukjizat yang ajaib Isra' Mi'raj setelah kembali daripada Mi'raj itu tuan-tuan, ialah yang disebut bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belum pun lagi Nabi cerita bagaimana perjalanan Isra' Mi'raj ni, tapi orang yang pertama yang menyatakan benarlah, sadaqta ya Rasulullah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga dinamakan hujungnya sebagai sifat yang hebat, As-Siddiq, yang membenarkan. Jadi tuan-tuan, ini dia kisah pertama. Beliau sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perjuangan menunaikan risalah Allah SWT ini bersama Nabi SAW. Ini hadis pertama. Hadis ini menceritakan tentang hijrah Nabi SAW di Gua Sur. Ini cerita Nabi dan ini riwayatnya. Haddatsani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humaid wa Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi qala Abdullah akhbarana wa qala al-akharani حدثنا حبان بن حلال حدثنا حمام حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما. Sadaqah Rasulullah SAW. Ini dia tentang maksudnya. Zuhair bin Harb, ini guru Imam Muslim. Abu Abdu bin Humaid dan Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi menyampaikan kepadaku. Abdullah berkata, Habban bin Hilal mengkhabarkan kepada kami, sementara dua perawi lain berkata, Habban bin Hilal menyampaikan kepada kami, Hammam menyampaikan kepada kami, Sabit menyampaikan kepada kami, Anas bin Malik menyampaikan kepada kami bahawa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan kepadanya, beliau berkata. Ini Abu Bakar sendiri berkata, dan diriwayatkan sahabat lain yang mendengar bernama Anas bin Malik, aku melihat tapak kaki orang-orang musyrikin betul-betul berada di atas kami ketika kami sedang bersembunyi di dalam Gua Sur. Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat kedua tapak kakinya melihat ke bawah, musuh tadi yang mencari, memburu Nabi yang berhijrah ini tengok ke bawah, pasti mereka dapat melihat kita dalam gua ini, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka baginda berkata, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau tahu apabila ada dua orang sesungguhnya Allah ialah yang ketiganya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Nawawi menyatakan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berteman, ada sahabat dalam melaksanakan terutamanya misi dakwah dan jihad untuk hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan baginda memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dua orang tuan-tuan, sebenarnya bertiga, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebabnya dalam banyak kisah tuan-tuan, dalam banyak cerita dakwah Nabi, perjuangan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq lah radhiyallahu anhu inilah yang menjadi teman sejati, sahabat setia, susah senang, walaupun beliau ini tuan-tuan seorang bangsawan, seorang juga usahawan, seorang bangsawan, seorang usahawan, orang kaya, orang mulia, tetapi tuan-tuan bersama Islam, bersama perjuangan Nabi SAW, susah dan senang, menyuruk dalam gua tuan-tuan. Ini menunjukkan sifat sahabat tadi tuan-tuan tetap bersama. Saya teringat bacaan rakaat kedua imam tadi tentang perintah Allah, wa ati Allah wa Rasul. Jadi di antara sahabat yang paling awal, yang paling terkedepan, iaitu bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita berpindah kepada topik kedua tuan-tuan, tentang pengorbanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini. Ini sifat kedua Abu Bakar Siddiq yang Nabi sendiri akui dan disaksikan oleh ramai orang Islam dan dirakamkan oleh Imam Muslim dalam satu riwayat ilmu yang panjang di kalangan
sahabat guru-guru Imam Muslim ini, maka ini hadis kedua yang saya bacakan terjemahan saja tuan-tuan, untuk kita meringkaskan masa. Ini cukup menarik kerana Rasulullah SAW sendiri duduk di atas mimbar lalu bersabda, ada seorang hamba yang diberi dua pilihan oleh Allah antara kemewahan dunia dan pahala di sisinya, tetapi hamba itu memilih pahala di sisinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu terus menangis setelah mendengar ucapan Rasulullah SAW itu. Kenapa tuan-tuan? Nota kaki. Menurut Imam Nawawi, kerana Abu Bakar Siddiq dapat menangkap isyarat bahawa Rasulullah SAW tidak lama lagi akan wafat. Tuan. Jadi Abu Bakar menangis setelah mendengar ucapan itu. Lalu Abu Bakar berkata, sungguh kami sanggup tembus engkau dengan ibu bapa kami ya Rasulullah. Rasulullah SAW ialah orang yang diberi pilihan itu, manakala Abu Bakar ialah orang yang paling tahu antara kami mengenai perkara itu. Dan kemudian tuan-tuan, Rasulullah SAW bersabda, ini dia pengorbanan Abu Bakar yang diakui oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW yang bermaksud, orang yang paling banyak berkorban harta dan jiwanya untukku, kata Rasulullah SAW, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika aku boleh memilih kekasih, tentu aku akan memilih Abu Bakar sebagai kasih. Kata Nabi, jika aku boleh memilih kekasih, jangan salah faham lah tuan-tuan. Tetapi bagiku ukhuwah Islamiyah yang terjalin di antara kami ini sudah lebih daripada cukup. Kini semua pintu khusus yang menghubungkan rumah kalian ke masjid harus ditutup, kecuali pintu khusus milik rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksud dia apa tuan-tuan? Kebanyakan rumah sahabat Nabi tuan-tuan semua menghadap Masjid Nabawi di Madinah. Tapi ketika itu dah Nabi bagi isyarat, nak ceritanya yang akan sentiasa terbuka pintu ini, iaitu pintu rumah milik Abu Bakar Siddiq, menunjukkan beliaulah yang akan menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. Itu mengikut huraian Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan mati Allah, berkorban harta, mestilah tuan-tuan harta ada, berkorban harta untuk Islam dan jiwa tuan-tuan. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi yang dipilih oleh Nabi menemani baginda berhijrah ke Madinah, yang diburu oleh orang kafir Quraisy, hanya dipilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sifat kedua ni tuan-tuan, sanggup berkorban harta dan jiwa untuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini menarik kerana Nabi sendiri tuan-tuan, saya berikan topik sahabat yang paling dicintai oleh Nabi bersama dengan sahabat-sahabat lain, tetapi Nabi menyebut paling dicintai dengan lain kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang Nabi iktiraf. Ini dia tuan-tuan. Maksudnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika aku dibenarkan memilih kekasih, tentu aku akan memilih Ibnu Abu Quhafah sebagai kekasihku, kata Nabi SAW. Jika dibenarkan oleh Allah SWT, kekasih ini tuan-tuan, nak cerita yang paling dikasihi, walaupun isteri baginda memang baginda kasih, tetapi di kalangan lelaki kerana Islam. Tetapi Nabi menyebut dalam lafaz ni tadi tuan-tuan tentang apa? Tentang ukhuwah Islam. Jadi yang paling dipilih iaitu Abu Bakar Siddiq. Jadi tuan-tuan mati Allah, kita perlu ada sahabat dalam hidup kita ni tuan-tuan. Betul lah isteri itu kita boleh anggap sahabat, tetapi kita perlu ada di kalangan lain, terutama di kalangan lelaki yang bersama-sama untuk kita bawa dalam perjuangan ini, bersama-sama untuk kita jadikan satu teman bagi bersama-sama melaksanakan perintah Allah. Jadi berjemaah. Dan di kalangan jemaah tuan-tuan, kita ada dalam sifat yang Allah berikan untuk memilih sahabat kerana Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Yang keempat, sekali lagi Nabi mengiktiraf bahawa selepas isteri baginda, bahawa Nabi SAW menyebut dua orang lelaki, iaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar
Al-Khattab radhiyallahu anhuma sebagai lelaki yang paling dekat dan baginda amat-amat percayai di samping sahabat Nabi SAW yang lain. Ini dia tuan-tuan lafaznya. Pada satu hari tuan-tuan Amr bin Al-As berkata, aku berjumpa Rasulullah SAW, bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Sahabat bertanya pada Nabi, direct tanya, siapa yang aku cintai wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah SAW menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Memang betul disebut bagi dari ramai tuan-tuan, tapi Nabi direct sebut jelas dari ramai itu, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Amr bin As, aku bertanya lagi, siapa pula dalam kaum lelaki yang engkau paling cintai? Rasulullah SAW menjawab, bapa Aisyah, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aku bertanya lagi, siapa selepas itu? Rasulullah SAW menjawab, Umar Al-Khattab. Kemudian baginda menyebut lagi beberapa nama sahabat yang lain. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita menziarahi Masjid Nabawi di Madinah, kita akan melihat dua orang lelaki di samping maqam Rasulullah SAW, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nak menunjukkan inilah dia sahabat yang paling hebat yang Allah telah pun tetapkan bersama dengan Nabi SAW. Dan kedua mereka ni tuan-tuan adalah di kalangan yang paling dimuliakan pada zamannya, dan juga mempunyai harta, dan juga bukan saja ilmu tuan-tuan, juga seperti Umar Al-Khattab ni memiliki tubuh yang digeruni oleh manusia. Jika tuan-tuan tengok pedang tuan-tuan, pedang Sayyidina Umar ini begitu tinggi, sudah pasti badannya tuan-tuan, tubuhnya adalah badan yang dihormati dan diguruni. Jadi Nabi memerlukan kekuatan ini untuk bersama-sama bagi melaksanakan perintah Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, inilah sahabat-sahabat Nabi yang bertemu, bergaul, beriman, dan mereka mati tuan-tuan. Saya terlupa tadi definisi sahabat ni tuan-tuan, mengikut Ibn Hajar juga, dia mati dalam keadaan dikenali sebagai seorang Muslim mukmin. Bukan saja berjumpa Nabi, kerana berjumpa Nabi termasuk juga orang munafik tuan-tuan. Ramai tokoh-tokoh munafik ini, tetapi mereka itu mati bukan dikenali sebagai munafik, tetapi sebagai mukmin. Itu namanya sahabah. Baik. Kemudian yang kelima tuan-tuan, menarik, kerana apa? Nabi SAW sendiri sebenarnya dalam hadis ini, saya bagikan topik, Nabi sebenarnya telah pun sebenarnya memberikan tanda ataupun kata kunci siapakah calon khalifah selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dah bagi satu tanda, satu pengakuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah yang akan menjadi khalifah selepas kewafatan baginda SAW. Ini buktinya. Pada hadis 6131, maka dalam satu lafaz yang disebut kat sini daripada Aisyah, di mana seorang sahabat Nabi tuan-tuan bernama Abu Umais mengkhabarkan kepada kami daripada Ibnu Abu Mulaikah, beliau berkata, aku mendengar Aisyah pernah ditanya, siapakah orang yang akan dicalonkan sebagai khalifah jika baginda hendak mencalonkan seorang khalifah? Aisyah menjawab, Abu Bakar. Aisyah ditanya lagi, kemudian siapa lagi? Aisyah menjawab, Umar Al-Khattab. Dan ditanya lagi, siapa selepas Umar? Aisyah menjawab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Aisyah mengakhiri sampai di situ. Ini tuan-tuan mati Allah, ini juga datang daripada isteri baginda yang paling rapat. Walaupun yang ketiga itu selepas Umar itu bukanlah Abu Ubaidah yang Allah takdirkan, tentu ke selepas Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar ini meninggal tuan-tuan, tetapi yang naik ialah Sayyidina Osman bin Affan. Tapi nak ceritanya, begitulah pengakuan daripada seorang yang begitu rapat dengan Nabi, yang telah beritahu, yang akhirnya Allah telah
menunjukkan sebenarnya kenyataan itu benar, kerana Nabi ini tuan-tuan adalah merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direct dapat wahyu daripada Allah SWT. Sebab itu ini satu keadaan yang benar, bahawa apapun yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW, paling tidak tuan-tuan, dua orang sahabat Nabi yang rapat ni tadi dilantik oleh Allah sebenarnya menjadi Amirul Mukminin. Pertama Abu Bakar Siddiq dan yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab. Walaupun bukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang ketiga, tetapi nak ceritanya dua orang utama itu tetap menjadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya teruskan lagi dengan yang keenam, bagaimana ketika Rasulullah SAW ni sakit tuan-tuan, nak ceritanya Nabi mengesahkan bahawa Abu Bakar Siddiq lah yang menjadi khalifah, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang siapakah sebenarnya yang akan menjadi khalifah. Jadi dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim ini tuan-tuan, pada hadis 6134, ini daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pada satu hari ketika Rasulullah SAW ini sakit, gering, baginda berkata kepadaku, panggillah bapamu, wahai Aisyah radhiyallahu an, panggillah bapamu Abu Bakar dan juga adik-beradik lelakimu kemari, agar aku dapat menulis sebuah surat pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Aku risau akan datang, kata Nabi, ada setengah pihak yang berkeinginan menjadi khalifah dan berkata, akulah yang lebih berhak menjadi khalifah, sementara Allah dan kaum mukminin enggan berbai'ah kepada siapapun melainkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan Allah, soal kepimpinan selepas kewafatan Nabi SAW ini pun telah sebenarnya ditunjuki oleh Nabi sendiri, dan ini menjadi dalil kepada majoriti orang Islam menghormati dan berbai'ah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi proses yang begitu aman, proses yang begitu tenang telah berlaku bagi meneruskan daulah Islam, misi Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, apabila Nabi sendiri tuan-tuan menunjuk dengan jelas siapa pengganti baginda. Sebab itu tiada sebarang konflik yang besar, walaupun orang Syiah begitu marah pada zaman Ali bin Abi Talib khususnya tentang sejarah-sejarah lepas. Dan tuan-tuan akan jumpa ramai tuan-tuan orang Syiah yang ekstrim akan mengutuk, menghina terutama Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kita kena tentang dengan dalil ini, kita kena pertahankan takdir ini tuan-tuan dan hikmah ini. Dan sebab itu kita berbeza dengan Syiah, kerana kita menghormati semua sahabat Nabi. Dan sebab itu tuan-tuan, kita teruskan lagi dalam yang keenam. Yang keenam ini lagi menarik kerana ada 4 amalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang disebut oleh Nabi, yang dilakukan dalam bentuk seharian, dan akhirnya Nabi menyebut inilah dia amalan yang akan masuk ke surga Allah SWT. 4 amalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cukup menarik hadis ini. Yang ini pada saya patut kita muhasabah dan kita amalkan pada diri kita. Ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Lepas tu Nabi tanya lagi, siapakah antara kalian yang telah mengiringi jenazah pada hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Itu yang kedua. Dan Rasulullah SAW bertanya lagi, siapakah antara kalian yang telah memberi makan orang miskin pada hari ini? Amalan ketiga tuan. Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapakah antara kalian yang telah menziarahi orang sakit pada hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah SAW pun bersabda, sesiapa yang mengerjakan semua amalan tadi, maka dia akan masuk syurga. Tuan-tuan, jadi itu sebabnya lah saya melihat
bagaimana huraian Imam Nawawi tuan-tuan dan ulama-ulama lain menyebut ini di antara satu amalan mulia seharian yang sebenarnya boleh kita uruskan, kalau tidak pun tuan-tuan dalam sifat mingguan. Ini ulama memberitahu sebagai muhasabah mingguan kita tuan-tuan, apakah sebenarnya pertama kita kerap berpuasa sunat, bertepatan pula pada bulan yang mulia nak menghampiri Ramadan itu tuan. InsyaAllah panjang umur, besok atau lusa kita akan bermula bulan Syaban. Perbanyakkanlah puasa-puasa sunat, Isnin Khamis ataupun mana-mana hari yang terbaik yang boleh kita lakukan kerana Allah dan Rasulnya. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, saya ulang sekali lagi, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah khususnya sampai ke kubur. Begitu banyak hadis tuan-tuan ya, dianggap kita mendapat pelbagai, diumpamakan seperti gunung Bukit Uhud, emas dan sebagainya. Itu nak cerita kemuliaan, supaya kita mengingati diri kita juga tuan-tuan. Moga-moga kita juga akan ada orang mengiringi kita sampai ke kubur jenazah kita. Yang ketiga, memberi makan orang miskin. Kita seronok belanja, sahabat-sahabat kita seronok bersedekah, terutama pada bulan mulia ni tuan-tuan. Setiap hari kita pergi ke masjid, kita akan juga melaksanakan bukan saja waqimus salah wa atu zakah yang sunat. 5 kali kita sembahyang, paling tidak subuh tuan-tuan ya, paling tidak subuh ataupun masa-masa lain kita ada yang kita nak sedekahkan jalan Allah SWT. Dan Abu Bakar Siddiq melakukannya tuan-tuan setiap hari, bagi makan orang miskin. Kemudian menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit, sebab itu tuan-tuan saya pernah sebut di sini dulu, sama ada tahun lepas ke, masjid juga perlu tahu siapa ahli karyah yang sakit, dan keluarga sepatutnya memberitahu kepada masjid. Ini mungkin cadangan saya yang seterusnya kepada Datuk Nazir, supaya kita tuan-tuan dapat mendoakan, dan mana jiran yang boleh ziarah, silalah ziarah untuk doakan jika boleh diziarahi. Kerana inilah timbul kekuatan ukhuwah tuan-tuan, dan ini Abu Bakar Siddiq lakukan tuan-tuan hampir setiap hari. Jadi kata Nabi, maka dia akan masuk surga dengan amalan soleh ini. Subhanallah. Kemudian ini lagi hebat tuan-tuan, yang terakhir, Abu Bakar dan Umar inilah yang paling dipercayai Nabi. Dalam banyak cerita, dalam banyak kisah, Nabi akan menyebut, kalau aku percaya, pasti Abu Bakar dan Umar juga percaya. Walaupun Nabi tak tanya kepada Abu Bakar dan Umar, nak menunjukkan iman tuan-tuan. Keimanan mereka berdua ni tuan-tuan, subhanallah, mi'ah fil mi'ah, 100%. Apa Nabi kata, mereka iakan. Mereka tak fikir logik ke ni? Apabila Nabi kata tuan-tuan, mereka akan beriman sebab Allah suruh, ati Allah wa Rasul, ataupun ati Allah wa ati Rasul. Jadi tuan-tuan, saya, ini kisah ini menarik. Ada lembu boleh bercakap di zaman Nabi tuan-tuan. Ini dalam hadis Sahih Muslim. Saya bacakan kisah ini, juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang lelaki sedang mengiringi lembunya yang memikul barang-barang, tiba-tiba lembu itu menoleh. Lembu tadi tuan-tuan menoleh kepada tuan lembu tadi dan berkata, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk melakukan pekerjaan seperti itu, tapi aku diciptakan untuk membajak sawah. Tuan-tuan, kami masa terjemahkan ni pun tercari-cari mana pula sawah ni tuan-tuan di Madinah. Nak ceritanya, lembu, sahabat ada beritahu pada Nabi cerita ini, dan Nabi beritahu, lembu pun protes. Dia ada spesifik dia punya duty, bukan buat satu perkara yang di luar duty. Dan para sahabat bertanya, subhanallah, sungguh takjub dan luar biasa, seekor lembu boleh bercakap. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar mempercayai perkara itu.
Tuan-tuan, sabar dulu. Imam Nawawi bawa, Imam Muslim bawakan pula juga riwayat Abu Hurairah, bukan lembu bercakap zaman Nabi, kambing pun bercakap zaman Nabi. Logik lah. Malam tadi saya bersama Mufti Selangor, dia kata ada 4 orang bayi bercakap di dunia ini. Itu sabar dulu, nanti panjang cerita pula pasal Isra Mi'raj. Tapi nak ceritanya tuan, pada pagi ni kita belajar zaman Nabi, lembu dan kambing boleh bercakap yang difahami oleh manusia, tuan punya kambing itu. Baik. Rasulullah bersabda, ketika seorang lelaki sedang menggembala kambingnya, tiba-tiba seekor serigala menyerang dan membawa seekor kambingnya pergi. Tapi minta maaf, bukan kambing bercakap, serigala bercakap. Saya silap kata, minta maaf. Lalu penggembala itu mengejar dan berusaha membebaskan kambingnya daripada serigala tersebut, tetapi anehnya serigala itu menoleh kepadanya lalu berkata, siapakah yang akan menyelamatkannya pada hari ketika tidak ada yang mampu memperhatikan kambing-kambing ini selain aku? Para sahabat bersahilan lalu berkata, subhanallah. Lalu Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya aku Abu Bakar dan Umar mempercayai peristiwa ini. Tuan-tuan mati Allah, ini menarik tuan-tuan. Apa yang poin kat situ bukan semata-mata lembu dan serigala bercakap. Tuan-tuan, betul, ini kisah yang benar yang Nabi mengakui. Tidak ada mustahil tuan-tuan. Apabila Nabi Sulaiman AS tuan-tuan mampu mendengar bukan sahaja binatang bercakap, jin dan sebagainya, semut tuan-tuan. Bukan saja boleh berbicara dengan burung, tapi semut bercakap tu pun dia dengar tuan-tuan. Kita dengar tuan-tuan? Tak dengar. Kita nampak semut aja banyak. Jadi kesemuanya ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini tuan-tuan, ilmu bahasa ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, yang paling penting tentang integriti dua orang sahabat Nabi ini, yang saya rumuskan tuan-tuan, adalah merupakan sahabat yang paling dipercayai kerana integritinya, amanahnya tuan-tuan, sehingga Nabi confirm percaya. Kalau aku percaya, Abu Bakar dan Umar juga percaya. Kenapa tuan? Kedua-dua mereka ini adalah merupakan seorang yang mempunyai keimanan yang Nabi telah akui. Dan mereka ternyata tuan-tuan, walaupun tidak lama mereka memegang tampuk kepimpinan khalifah, tetapi cukup hebat dia punya impaknya kepada Islam sampailah sekarang, dan diikuti pula oleh semua khalifah selepas kewafatan mereka berdua setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, saya nak menyimpulkan tuan-tuan 5 minit terakhir. Marilah kita belajar dan fahami serta yakini dan ikuti contoh-contoh sifat di kalangan sahabat Nabi SAW ini tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita dengan Nabi, dengan kehebatan baginda itu agak jauh, tetapi dengan sahabat-sahabat ini tuan-tuan adalah manusia biasa tetapi hebat, kerana sifat baginda itu, sifat mereka itu tuan-tuan telah memuliakan mereka. Kerana kita di depan kita sekarang ni tuan-tuan, terlalu banyak ikon-ikon yang cukup menyesakkan kita sebagai seorang Muslim. Kita diperlihatkan dengan pelbagai, bukan happy ending, tetapi sad ending melalui kuasa dan harta dan pelbagai bentuk lain lagi di dunia ini. Kadang-kadang kita kehilangan ikon. Nak cari mana satu, nak kaya macam mana, nak ada kuasa macam mana, nak ada ilmu macam mana tuan-tuan. Tetapi akhirnya tuan-tuan, inilah ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi bersama para sahabat. Sebab itulah tuan-tuan, ulama ini tuan-tuan kita kena hormati, kerana mereka memegang amanah. Dan ulama yang paling hebat iaitu di kalangan as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab tu 8 sifat ini tuan-tuan, 8 sifat ini yang daripada 18 hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim ini tuan-tuan, paling tidak sama-sama kita renungi diri kita, bagaimana kita dengan Islam dan peluang yang ada, terutama Allah bagi lagi nyawa dalam keadaan iman dan Islam ini, perlulah kita gunakan melalui ilmu.
Sebab itu tuan-tuan mati Allah, ilmu ini begitu mahal harganya sebenarnya untuk memandu kita memilih dan mengusahakan kehidupan yang sebenarnya berakhir dengan mulia, bukan hina. Ilmu ini tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, dia menjadi panduan kita untuk mengakhiri ilmu ini dengan mulia, bukan hina. Dan kesimpulan kedua tuan-tuan, semua ikon-ikon sahabat Nabi yang hebat ni tuan-tuan, mereka apa? Mereka ada kedudukan penghormatan tentang keluarga. Mereka ni semua golongan bangsawan yang dihormati. Yang kedua, mereka ni kaya. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW mendapat satu support, satu sokongan perjuangan yang begitu hebat. Yang ketiga, mereka ni tuan-tuan mempunyai kepakaran. Seperti Umar Al-Khattab mempunyai tubuh badan yang digeruni. Abu Bakar Siddiq dilihat mempunyai satu kecerdikan yang hebat, IQ yang cukup tinggi, dan mereka layak memimpin selepas wafatan Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang penting tuan-tuan, yang ketiga ini, mereka mati dalam keadaan mulia. Minta maaf saya angkat suara sikit. Mereka mati dipandang mulia oleh semua manusia dan makhluk lain, kerana harta, pangkat, kedudukan dan kemuliaan itu semua digunakan untuk ummah, dan untuk manusia semuanya. Jika kita membaca tuan-tuan apa yang berlaku pada zaman Abu Bakar Siddiq dan zaman Khalifah Umar Al-Khattab, walaupun tak lama tuan-tuan, tetapi cukup hebat. Yang sampai sekarang ni bulan Islam, yang sampai sekarang ni tentang zakat, penetapan bagaimana berdepan dengan orang yang ingkar zakat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq beri kata dua, sama ada taubat ataupun diperangi mereka. Walaupun Nabi tuan-tuan zaman hidup baginda tidak pernah memerangi orang yang ingkar zakat, keluarkan zakat, tetapi zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq daulatan Islam, kerana zakat ini menjadi rukun Islam. Sebab itu tuan-tuan Allah, mari kita gunakan sifat-sifat hebat ini untuk muhasabah diri kita. Dan kesemua sahabat ni tuan-tuan yang kaya raya ni, mereka tidak meninggalkan harta untuk direbuti, kerana mereka mewakafkan harta sebelum kematian. Yang ini kita jarang-jarang jumpa akhir-akhir zaman ni tuan-tuan. Sebab itu mereka mulia. Jadi harta bukan menjadi liability, kuasa bukan menjadi liability, tetapi kuasa dan harta digunakan untuk Islam. Sebab itu tuan-tuan, muhasabahlah pada diri keluarga kita. Paling tidak tuan-tuan, kita tergolong dalam perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah SWT dalam surah Tahrim ini, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan berpegang dengan sunnah ini, dan mereka menjadi contoh terbaik di dunia ini bagaimana menjadi manusia selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada cabaran seperti yang berlaku pada zaman Sayyidina Osman bin Affan, seperti yang berlaku pada zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, tetapi akhirnya mampu diteruskan lagi pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan pelbagai zaman lagi, sehinggalah kerajaan Osmaniyah itu jatuh dalam bentuk kerajaan, kerana pemimpin-pemimpin berusaha mengikut sifat-sifat di kalangan sahabat Nabi ini. Jadi tuan-tuan, gunakanlah pada bulan yang mulia ini untuk kita hayati paling tidak tuan-tuan 4 sifat harian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang manusia, iaitu yang disebut kat sini tuan-tuan, apa dia? Berpuasa, terutama puasa-puasa sunat. Yang kedua tuan-tuan, disebut kat sini yang mengiringi jenazah. Seperti jenazah tersebut tak mampu iringi sampai kubur, iringilah tuan-tuan, paling tidak pun di tempat kenderaan yang akan membawa mereka. Seperti kita lihat di Masjidil Haram di Mekah dan Madinah, orang berlumba tuan-tuan kan, berlumba nak usung jenazah, betul tak? Yang saya tengoklah, orang kita tengok tuan-tuan kan, sebab mereka beriman
dengan hadis paling tidak mengiringi jenazah itu satu kemuliaan. Dan bagi makan orang miskin, tuan-tuan, kenali orang miskin di kalangan kita, beri mereka makan. Masjid bukan saja beri air, tuan-tuan ya, beri makan. Kemudian menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit, pasti setiap hari ada orang ziarahi orang sakit. Paling tidak, tuan, kita akan berusaha menziarahi kaum keluarga kita. Jangan tak ambil masa kerana mereka perlukan doa kita. Paling tidak, walaupun tak boleh masuk dalam wad, kita berada berdekatan untuk mendoakan. Ziarah keluarga yang sakit, yang tapi tak sakit, tapi paling tidak untuk ziarah keluarga pun alhamdulillah, untuk kita bersama simpati. Dan ini kata Nabi akan masuk syurga. Wallahu alam. Ini saja dapat saya sampaikan. Ada soalan ke? Tak ada. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Oh, ada orang sini. Kita malu.